Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, beralih kita kepada ayat 10 dan 11 dari surah Al-Ankabut. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang ke-7, muka surat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila dia disakiti kerana beriman kepada Allah, dia menganggap fitrah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh, jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami ada bersertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Dan sungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang yang beriman, dan sungguhnya dia benar-benar mengetahui orang yang munafik. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang fitnah, iaitu fitnah dalam konteks bahasa Arab merujuk kepada banyak makna. Fitnah berarti kezaliman, penganiayaan, pembunuhan. Apa yang disebut dalam kefahaman bahasa Melayu kita, fitnah itu adalah merupakan tuduhan, menuduh seorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan olehnya. Padahal dari sudut bahasa Arab, fitnah yang dikehendaki bukanlah berarti demikian. Fitnah itu lebih luas maknanya. Mana satu kejahatan dilakukan menyebabkan penganiayaan kepada hak-hak manusia, itu dipanggil sebagai fitnah. Dan kadang-kadang fitnah juga merujuk kepada perkara yang bersifat kesenangan. Ada orang fitnah dalam kehidupannya datang daripada orang perempuan. Ada orang ujian dalam hidupnya datang bentuk harta. Ada orang fitnah itu merupakan penyakit pada tubuh badan. Ada orang fitnah dalam hidupnya itu berkaitan dengan kesusahan dialami oleh orang sekeliling yang terbabit pada dirinya. Anak yang berpenyakit sebagai contoh, pasangan pun sakit, dalam keadaan rumah terbakar. Ujian ini seperti bentuk-bentuk fitnah yang dimaksudkan. Sebenarnya fitnah yang dikehendaki itu seperti penjelasan daripada Ibn Abbas, bahawa ini merujuk kepada fitnah agama, satu perkara yang bersifat ujian dalam beragama. Contohnya orang yang murtad kerana takut mengalami tekanan dalam beragama, maka dia memilih untuk keluar daripada Islam. Maka demikianlah yang dipilih oleh kebanyakan para ulama salaf, berpandukan kepada riwayat daripada Ibn Abbas, bahawa manusia yang dikehendaki oleh Allah di sini maksudnya yang ditimpa ujian dalam beragama, kesusahan menyebabkan dia murtad. Dia menyangkakan bahawa kesusahan yang dialami akibat dari tekanan manusia itu sama macam ujian yang Allah bakal kenakan dia di akhirat. Sedangkan dia tersalah. Jadi dia menjadikan kesakitan ataupun pengalaman pahitnya itu, dia beranggapan tak apalah, murtadlah, masuklah jadi orang kafir, keluarlah daripada Islam kerana takutnya ujian yang dikenakan itu. Dia menyangkakan bahawa ujian ataupun bala ataupun azab, siksa yang dikenakan di akhirat itu semudah kesusahan yang dia alami di dunia. Maka ini merupakan satu kesilapan. Dalam ayat yang lalu, jika kita kembali mengingati ayat yang ke-8, yang ke-9, menceritakan tentang bentuk ujian bagi si mukmin itu bila ayah ibunya kafir, musyrik. Jadi daripada awal lagi kata Ibnu Barajan dalam tafsirnya, ini tafsir menarik, Tanbihul Afham ila Tadabur Al-Kitabil Hakim wa Ta'aruf Al-Ayat wa Naba'il Azim. Ini Ibn Barajan, seorang ulama dari Andalus. Beliau mengatakan bahawa intizamnya makna ayat, keserasian yang dapat kita lihat di antara ayat ini, daripada permulaannya, daripada iftitah dia sampailah kepada wasat surah sekarang ni, kita dapat lihat bahawa dia menyeru kepada jihad dan juga mujahadah. Maknanya i'ta' al-majhud fi dhalika min nafs wa 'allamana jalla jalalu kaifa takunu al-mujahada fil abawain ma'a tawsiyatihi bil ihsan ilaihim wa khafdil janah min adh-dhulli ma'a iltizamil mujahada fi dhatillah bi an yatawassat al-mubtala bi dhalika amran baina amrain. Jadi dalam ayat lalu menunjukkan satu format atau satu bentuk, satu corak ujian yang berlaku. Ada orang ujian berlaku
dalam hidupnya kerana ayah ibunya yang kafir, maka berlakulah pemisahan, jarak ataupun tidak boleh nak rapat sangat seperti yang telah kita bincangkan. Dan balasan yang Allah janjikan untuk mereka ni, kami akan masukkan mereka di kalangan orang yang beriman, orang yang saleh yang telah kita bincangkan. Sekarang bentuk ujian yang berikutnya, iaitu ujian dalam bab beragama. Bila tak dapat nak melaksanakan apa yang tuntutan yang dikehendaki oleh Allah itu kerana paksaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap si mukmin ini. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafiqun. Mujahid mengatakan bahawa ini turun mengenai orang yang beriman dengan lisan, tapi kalau ditimpa satu ujian, bala, musibah, maka mereka akan murtad, mereka akan keluar beramai-ramai. Dhahak mengatakan bahawa ini turun mengenai orang munafik di Mekah yang beriman. Ketika mereka disakiti, mereka kembali kepada musyrik. Ketika sampai kepada mereka berita Nabi SAW di Isra' Mi'raj kan tak masuk akal bagi mereka, maka mereka menolak dan kembali murtad. Jadi Ibn Abbas pula dalam satu pandangan yang lain menyatakan bahawa ayat ini turun mengenai orang mukmin yang diusir oleh orang musyrik lalu mereka murtad, dan orang yang dimaksudkan kat sini iaitu orang yang mati dalam keadaan kafir. Telah saya jelaskan dalam kuliah yang lalu, ada juga kalangan para ahli tafsir yang mengaitkan peristiwa ini dengan kisah sahabat yang namanya Iyash bin Abi Rabi'ah yang masuk Islam kemudian berhijrah, kemudian telah pun ditipu oleh adik-beradik si ibunya iaitu Abu Jahal dengan Al-Harith, maka akhirnya telah pun dipukul sebanyak 200 kali, seorang pukul sebanyak 100 kali dengan cemeti, lalu dia pun murtad. Dan akhirnya bila keadaan menjadi baik, dia kembali kepada Islam dan hasuna islamuhu, seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah bahawa dia telah masuk Islam selepas itu sebab tekanan yang kuat dalam bab beragama ni sehingga menyebabkan dia terpaksa murtad. Dan kisahnya sama seperti yang kita bincang berkaitan dengan sahabat namanya Ammar bin Yasir, sehingga turun ayat di hujung surah Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, mereka yang dipaksa untuk murtad pada hatinya masih lagi kekal beriman. Maka kalau dikaitkan dengan ayat Iyash bin Abi Rabi'ah, ini kurang tepat kerana Iyash adalah seorang yang tertekan dengan tekanan dahsyat pada masa itu dan telah terbukti kemasukannya dalam Islam semula selepas itu, dan dia murtad kerana tekanan yang berlaku pada dirinya seperti dinyatakan oleh Ammar bin Yasir yang kita bincangkan dalam surah An-Nahl. Jadi tentulah ayat ini bersifat lebih umum seperti kata Ibn Abbas, iaitu sesiapa sahaja di kalangan orang Islam yang tak boleh nak bertahan dalam Islam padahal dia tahu kebenarannya kerana mengalami satu tekanan lalu dimilih untuk murtad. Jadi dalam ayat yang lalu, keadaan dua kelompok orang yang mukallaf, orang beriman yang kuat akidahnya, kekal amal salihnya, menghadapi segala bentuk cubaan dalam hidup itu, dan si kafir yang menunjukkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran iaitu kemunafikan, contohnya dalam ayat yang ke-10 yang ke-11 ini. Jadi pembahagian ayat ini dia mencakupi tiga perkara. Yang pertama, daripada kelompok yang awal sampai ke ayat ke-11 yang kita bincang ini, dapat kita lihat antara tema utama yang dikemukakan adalah yang pertama, berpegang teguh kepada akidah yang benar. Ini merupakan satu tuntutan walaupun mengalami tekanan daripada orang yang sangat banyak jasa dalam hidup kita, ibu ayah kita contohnya. Jadi itu sebab Allah menyatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna, kami perintahkan manusia ni supaya terus buat baik kepada ibu bapanya walaupun ibu bapa itu musyrik. Nanti ada peluang kita teroka, kita bincangkan tadabbur surah Al-Isra, bagaimana Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, baik kepada ibu bapa, kisah daripada surah Al-Isra. Dalam 20 lebih perkara yang dipertanggungjawabkan kepada si muslim itu, antara perkara yang menjadi tuntutan dalam surah Al-Isra itu adalah kewajipan berlaku baik kepada ibu bapa. Jadi kita dapat lihat dalam tema yang pertama ini, kewajipan buat baik kepada ibu bapa, Allah sebut perkataan husna. Husna ni maknanya satu bentuk nakirah, dia menunjukkan kepada kesempurnaan. Seiring dengan sifat, dengan wasiat untuk berlaku baik ni, supaya ada keseimbangan di antara berlaku baik kepada ibu ayah dan masa yang sama mentaati perintah Allah SWT. Dan seterusnya kita dapat lihat ayat ke-10 ke-11 ni, tema yang kedua iaitu golongan yang tidak sabar dalam ujian yang dialami. Inilah dipanggil sebagai golongan munafiqun. Walaupun ayat berkaitan dengan munafiqun ini lebih banyak dan lebih jelas dikemukakan pada zaman Madani selepas Nabi berhijrah ke Madinah, maka golongan ini lebih menzahirkan kewujudan diri mereka, tetapi bibit-bibitnya seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir yang kita dapat faham daripada pandangan Ibn Abbas, ia telah muncul di Mekah walaupun belum zahir sepenuhnya. Jadi tema nifaq ini dapat kita perhatikan bila Allah menyatakan dari sekelompok manusia pendusta ini, mereka membenarkan, mengatakan beriman kepada Allah, tapi bila datang ujian dan juga fitnah kepada mereka di dunia, contohnya mereka mengalami tekanan, ditimpa penyakit, tak ada bantuan, kekurangan keuangan, maka mereka akan minta bantuan kepada si musyrik, dan bila si musyrik menghulurkannya, mereka pun murtad. Mereka meyakini bahawa kemurkaan Allah kepada mereka dan sebab mereka murtad daripada Islam itu tak seberapa nak dibandingkan dengan ujian kesusahan yang mereka alami di dunia. Padahal sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kat dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Menunggunya seseorang
seseorang pada hukuman Allah di akhirat pun jenuh menunggu, tak ada seorang pun boleh bercakap sampai Nabi yang dikurniakan syafaatul uzma, maqam mahmud itu, maka Nabi minta kepada Allah Taala untuk dimulai hisab. Si mukmin menunggu di akhirat itu seumpama menunggu di antara azan dengan iqamah, ataupun satu salat kepada salat yang lain paling panjang pun. Tapi si munafik, si kafir, tunggulah kamu beribu tahun kat situ, maka adakah sanggup kamu nak menghadapinya? Jadi kelompok yang sedemikian dapat kita lihat bila Allah Taala menyatakan tentang mereka ni, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menganggapkan bahawa kesusahan hidup dengan manusia, ujian dialami kat dunia ni, dia menyangkakan sama dengan ujian di akhirat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bandingan dikemukakan Imam Ghazali sangat menarik. Seandainya seorang daripada anak yang berada dalam rahim ibunya, yang menanti hari keluarnya, hari lahirnya, andai kita mempunyai satu kemampuan lah untuk berkomunikasi dengan si anak itu, bayi yang ada dalam kandungan ibu, bayangkanlah dengan ketubannya, dengan kegelapannya, dengan pankreasnya, dengan apa lagi, dengan yang kita panggil sebagai urinya, tali pusatnya, melihat degupan jantung ibunya, kefahaman dia pada waktu itu sungguh bezalah dengan lahir kat dunia. Maka seseorang daripada kita kalau ada bahasa boleh berkomunikasi dengan bayi kecil ini, bayi yang bakal lahir ini, maka dia berkata kepada bayi itu, nanti kamu akan keluar, kamu lihat jalan raya, kamu lihat kereta bapak kamu lihat hospital, katil, nurse, orang pakai demikian-demikian, kamu lihat sungai, laut, matahari, bulan. Agak-agak anak tu percaya tak tuan-tuan? Kalau dia diberi kefahaman untuk, diberi satu kudrat untuk memahami perkara itu semua, dia akan menerima tak? Sukar baginya untuk terima. Mungkin dia akan mendustakan. Kalau dia boleh bercakap, maka bahasa yang sama kita nyatakan kepada si kafir yang tidak ada kompas untuk ke akhirat, yang hanya meramal-ramal dan merasa-rasakan apa yang berlaku ke akhirat. Maka di atas kefahaman yang amat terbatas itu, yang sangat layak untuk Allah menyatakan bagi mereka ni summun, bukmun, umyun, pekak, tuli dan buta, kerana mereka tidak ada satu penerangan yang jelas. Ingat ya tuan-tuan, tak ada satu foundation yang solid dan konkret, sekonkret apa yang dikemukakan dalam Islam tentang perjalanan selepas kematian. Maka seumpama anak bayi kecil itu, anda ada satu kaedah yang bolehkan kita untuk memahamkannya tentang, bercakap dengannya, memahamkannya tentang perjalanan selepas kelahiran nanti apa yang dia akan alami, tentulah akalnya menolak, kerana dia tak pernah lihat benda itu semua. Dia berada dalam kegelapan rahim ibu itu, dibalut dengan air ketuban dan sebagainya. Yang dialami hanyalah melihat apa yang mampu dengan penglihatan yang terbatas seperti itu terhad. Maka menceritakan satu benda yang dia tak pernah lihat, dia akan menolak. Demikian juga si kafir, bila diceritakan tentang akhirat, bahawa di sana ada alam barzah, kamu dibakar sekalipun akan dikumpulkan jasad kamu, bahawa inal abrar lafi na'im, punya orang yang, wa inal fujar lafi jahim, orang abrar itu akan berada dalam nikmat, dan orang yang ingkar ada dalam sengsara. Apa bentuk kesengsaraan itu? Kita tak dapat nak memperlihatkan ke mereka adanya ular sebesar naga, tak dapat nak bayangkan adanya siksaan seperti besi yang ditekan-tekan kepada dada dan sehingga berkecamuk ataupun bertemu di antara kedua rusuk. Semua itu tak dapat digambarkan. Dia merupakan samiat gaibiat, hanya dibuka kepada golongan tertentu saja. Maka orang yang beriman diberitahu kepada mereka tentang perjalanan akhirat yang sungguh jauh dan penuh dengan keperitan, kesusahan itu menyebabkan mereka bersedia untuk menghadapinya. Mereka akan tahu satu hari di akhirat itu begitu payah dibandingkan dengan dunia, maka mereka bersedia untuk menghadapinya. Sedangkan si kafir, si munafik, tiada benda itu semua dalam kotak pemikiran mereka. Dalam ayat lain menggambarkan mereka ni ulaika kal an'am, mereka itu seperti ternakan, makan, minum, syahwat, bahkan lebih teruk daripada haiwan. Balhum adall, kerana haiwan itu makan sekadar keperluannya, tapi bagi manusia tak cukup-cukup dia merampas, mengambil, mencuri, sampailah bila tak tahu puasanya akan berlaku bila saatnya. Jadi tema yang kedua dalam kelompok ayat ini dapat kita lihat bahawa Allah menggambarkan nama malam bagi si munafik ini, dia menggambarkan seksa Allah ke akhirat itu sama je macam kesusahan kat dunia. Maka dia bakal boleh menghadapinya dengan tersenyum. Sedangkan ujian dengan manusia pun dia tidak sabar, bagaimana pula masakan dia akan dapat sabar dengan ujian daripada Allah SWT. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat si munafik menukar keimanan kepada kekafiran itu ibarat menukar baju. Sebab keimanan belum masuk dalam hatinya, sekadar ucapan pada lisan, tapi masih lagi berserabut dan bersarang dalam hatinya perkara-perkara yang bersifat kenikmatan duniawi yang dia tidak boleh lekang daripadanya. Jika mereka menghadapi ujian yang paling ringan pun, mereka bakal meninggalkan Allah. Adapun si mukmin yang telah pun diberi mata penglihatan basirah yang dapat melihat suluhan kepada akhirat itu, menyebabkan dia tidak goyah, tidak sukar baginya. Bahkan seseorang daripada mereka, seperti yang kita bacakan pandangan Al-Yusufi, seseorang daripada mereka itu menerima ujian dalam hidup, gembiranya pada ujian lebih dahsyat daripada ujian seseorang munafik, seorang fasik bila mendapat satu perkara-perkara kenikmatan. Sebutlah kenikmatan dunia, segala kereta mewahnya, rumahnya, tanahnya, hartanya, wang yang banyaknya, itu semua menggembirakan hati kebanyakan manusia. Tapi bagi si mukmin, dapat ujian daripada Allah, menandakan ada perhatian Allah untuknya, menyebabkan dia akan bangun malam untuk bertemu dengannya, mengadu masalah-masalah ni. Maka inilah perbezaan. Az-Zajjaj mengatakan bahawa si mukmin dia tetap akan bersabar atas segala bentuk ujian. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahad wa laqad ukhiftu fillah ma yakhafu ahad.
walaqad atat alayya thalithatun wama liya wali bilali ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa ma wara ibta bilalin. Sungguh aku telah pun disakiti kerana mempertahankan agama Allah. Tak ada seorang pun mengalami tekanan seperti itu. Aku ditakutkan kerana Allah dalam mempertahankan hak dalam Islam ini. Tak ada seorang pun merasai ketakutan sedemikian rupa. Telah datang kepadaku 3 hari berturut-turut tak ada makanan untuk aku dan untuk Bilal yang boleh dimakan oleh seseorang manusia yang memiliki roh jasad, kecuali apa yang menutup ketiak Bilal sahaja. InsyaAllah saya akan huraikan hadis ini lebih lanjut, bagaimana gambaran kesusahan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sungguh wajarlah kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah. Lagi banyak iman, lagi hebat ujian. Demikian yang telah kita pelajari dalam hadis-hadis yang awal dahulu. InsyaAllah perkara ini ada huraiannya dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.